kes tu dia pun panggil lawyer. Mana lawyer yang handal yang boleh membela aku dalam kes mahkamah ni? Siapa-siapalah pilih, mana-mana lawyer yang terkenal. Kapal Singh ke, masih hidup dia dululah. Lagi siapa? Tony Fernandez ke, siapa lagi? Lim Kit Siang ke, Lim Guan Eng ke, Zulkifli Nordin ke, itu lawyer. Sebenarnya kita tahu dia lebih arif, dia lebih pandai daripada kita. Dia boleh membahas, boleh menghujah tentang kes-kes kita ni. Itu kita tak campur tangan, kita serahkan kepada dia kes kita, dia yang berhujah bagi pihak kita. Jadi maknanya kita tawakal pada dia lah, kita percaya dia tu boleh membela kita. Tawakal ini martabatnya rendah sikit. Kerana kalau kita tak setuju dengan dia, boleh tak tukar lawyer? Boleh ke tak boleh kita tukar lawyer? Boleh. Tak ndak Zulkifli Nordin, aku ndak. Siapa? Siapa? Lim Guan Eng. Aku ambil Lim Guan Eng. Contohlah tak ndak Zulkifli Nordin, aku ndak Syafi'i bin Abdullah. Semua lawyer-lawyer tu tahu. Syafi'i Abdullah, aku nak ambil dia. Jadi maknanya tawakalnya bukan 100%. Bukan dia serah diri kepada lawyer tu 100%. Kalau dia tak suka, kalau dia tak setuju dengan cara lawyer tu mengendalikan kesnya, dia boleh tukar lawyer tu. Jadi bukanlah tawakal 100% dah, bukan serah diri 100%. Dia tengok keadaan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggi sikit pangkat. Macam kanak-kanak kecil baru tahu berjalan, menyerahkan dirinya kepada maknya. Apa-apa mak, apa-apa mak, takut pun mak. Nak makan pun mak, nak minum pun mak, nak kencing pun mak. Macam anak dengan maknya. Dia tahu maknya tu sayangkan dia, dan maknya tu takkan melakukan sesuatu yang boleh mencederakan dia. Maka dia bergantung kepada maknya. Begitulah orang bergantung kepada Allah, macam dia bergantung kepada, macam budak kecil bergantung kepada maknya. Apa faham maknya? Anak-anak saya pun begitu ya, apa faham mak? Balik-balik mak, balik-balik mak aja. Dia nak kahwin pun mak juga. Bapaknya tak tahu dia nak kahwin. Dengar-dengar mak dah ngajak je, mau kita esok mari ke sini. Ngapa? Anak kita nak kahwin dengan anak orang tu katanya. Pasal kita ngikut je. Dia haram nak kabur dengan kita. Saya lah, anak saya dengan saya lah. Tuan-tuan saya tak tahulah. Dia ngira mak aja. Orang Minang dia pun mak juga. So nanti hari ni esok ada orang nak datang. Orang mana? Orang menantu saya orang Bangi. Dia datang orang Bangi. Ngapa nak Minang anak kita? Dari dah 6 anaknya. Anak saya tu dah 6 anaknya. Tak ada langsung bagi tahu kepada bapak ni. Dia mak aja. Apa-apa hal pun mak aja. Sampai sekarang ni. Kalau dia bagi duit pun bagi siapa? Kalau dia bagi duit pun bagi siapa? Bagi mak aja. Bapak ngedit tengok. Tahu ngedit? Bedi-bedi tengok. Mak aja. Kalau jenis mak yang pemurah tu boleh tahan. Dia dapat kita nempantui. Kalau jenis mak yang kedekut tu, dia bagi aja katanya. Itu kanak-kanak dengan maknya, dia berserah kepada mak dia. Apa-apa rahsia semua mak dia yang tahu, kita tak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih tinggi martabatnya. Macam orang mati berhadapan dengan orang yang memandikan dia. Tahu jenazah di hadapan dengan orang yang memandikan dia. Apa buatnya? 100% menyerahkan dirinya kepada tukang mandi jenazah itu. Ada ke pernah tuan-tuan ni, ada ke yang kerjanya memandikan jenazah, menguruskan apa mayat? Ada tak tukang mandi jenazah? Ada pernah ke dia membantah, jangan tang sini geli aku? Tak ada. Dia nerima je. Tang mana kita nak corah, dia corah lah. Kalau dia panas kita corah pun dia nerima juga. Air sejuk pun dia menerima juga. Tak ada komplain langsung. Macam itulah manusia yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Macam mayat berhadapan dengan orang yang memandikan mayat. Ini martabat tawakal yang tertinggi. Itu penerangan ya. Semua orang dah dapat dah tu. Mari kita baca aja. Yang pertama, percaya akan Allah Ta'ala seperti akan wakil. Wakil tu lawyer lah, peguam yang telah diketahuinya akan dia benarnya. Dia tahu wakil tu benar.
ilmunya banyak, dapat membela kita. Kemudian dan kepercayaan akan kasihnya akan dia. Yang pertama, macam dia menyerahkan kesnya kepada peguam, kepada lawyer. Dia tahu lawyer tu akan membela bagi pihak dia. Dia tak ada buat apa-apa, dia dengar aja. Tak ada pula dia nyampuk orang tu tengah bercara ada. Lawyer tu lebih tahu. Dia serah kepada lawyer. Yang ini tawakal juga, menyerahkan juga, tapi bukan tinggi benar martabatnya, rendah lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa adalah halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak pada hak ibunya. Maka bahawa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Dia tahu ibu je, mak, ibu, umi. Tengoklah apa dia panggil maknya. Apa hal pun mak je. Macam kanak-kanak dengan mak. Tiada ia berkehendak sekalian kelakuannya itu melainkan kepada ibunya. Tengok kanak-kanak tu kecil-kecil. Maknya nukung elok je. Kalau orang lain nukung dia rit, dia tak nak. Dia nak ke mak juga. Walaupun sama perempuan, tak naknya dia nak mak juga. Rasa dia dah yakin benar mak itu tidak akan membinasakan dia, tak akan merosakkan dia, tak akan mencederakan dia. Kalau orang lain nukungnya, jerit dia, meraung dia, ngobak dia. Tahu ke dia mana ngobak? Jerit pekik dia, tak nak. Dia nak mak juga. Kerana dia tahu apa? Kerana diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih. Sangat kasih serta ibunya kepadanya. Dan terlebih sangat ia memelihara akan anaknya itu. Ini lebih tinggi martabatnya daripada yang pertama tadi. Yang kedua ni lebih tinggi sikit lah daripada yang kedua tadi. Macam seseorang menyerahkan dirinya kepada ibunya. Kita tawakal juga tu ya. Yang ketiga lebih tinggi. Bermula martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Kerana martabat yang kedua ini bahawa orang yang tawakal itu telah fana. Fana atau binasa. Telah fana daripada tawakalnya itu kepada yang ditawakalkan atasnya. Dia yang lain tu binasa, tak ada dia teringat yang lain. Dia ingatkan yang dia bertawakal tu aja. Kalau dia bertawakal dengan Allah, dia ingat Allah aja. Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu telah fana ia kepada Allah Taala. Maka sekali-kali di dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Taala. Pada menyerahkan akan dirinya itu, dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir. Bukan dia usaha, bukan dia mentadbirnya, hanya Allah saja berusaha dan mentadbir. Daripada tawakalnya itu, yakni tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu telah jadi perangainya. Perangainya dah jadi culture dia, dah jadi budaya dia. Dengan tiada diusahainya bersalahan martabat yang pertama tadi. Dia usaha mencari, menanya orang siapa lawyer yang bagus. Cik kabur pada aku, aku nak ambil dia, aku ada kes ni. Siapa lawyer yang bagus nak membela aku ni? Dia tanya tu imam, tanya tu Bilal, tanya ke sahabat-sahabat dia. Jadi dia usahakan. Bila orang ni recommend, ini bagus, orang ni bagus. Dia recommend anak saya bagus, yang baru keluar dari katanya. Jadi dia pun panggil orang tu untuk membela dirinya. Kalau dia tak suka, dia boleh tukar kepada lawyer yang lain. Tapi kalau kanak-kanak dengan mak dia, daripada siapa yang dia nak menyerah dirinya, hanya pada mak lah. Mana ada kanak-kanak kecil tak suka dengan mak? Mak tak suka dengan kanak-kanak ada. Kanak-kanak tak suka dengan mak tak ada. Kalau dia tak suka dengan mak dia, dah besar esok baru tak suka dengan mak. Itu yang nampak mak ada, muka mak ada. Nikah mak pun ada. Mak tak bagi duit, dia nak duit ngisap dadah. Cekapnya banyak kes berlaku itu. Dah besar. Masa kecil ni dia hanya bergantung kepada mak dia je. Jadi yang kedua ni dia tidak ada usahanya. Terus dia berpegang kepada maknya je. Tak ada pula mencari-mencari yang lain dah. Berbeza dengan yang pertama tadi. Bersalahan martabat yang pertama, maka tawakalnya itu dengan diusahainya, dicarinya. Dan dengan dibicarakannya. Itu yang kedua.
Jadi martabat yang kedua ni lebih tinggi daripada martabat yang pertama. Dia menyerah diri kepada maknya, macam kanak-kanak menyerah diri kepada maknya. Itu dia. Itulah dia menyerah diri kepada Allahnya, kepada Allah, macam kanak-kanak kecil menyerahkan dirinya kepada maknya. Kita pun kalau dapat opini pun jadilah, alhamdulillah lah. Kalau dapat kita menyerahkan diri kepada Allah macam kanak-kanak menyerahkan diri kepada ibunya, itu pun dah bagus dah tu. Ya. Terima aja ketentuan Allah Ta'ala, ya. Bukan menolak usaha dan ikhtiar. Dia usaha juga, dia ikhtiar juga, tapi di hujung usaha dan ikhtiar tu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagus tu tawakal yang macam itu tu. Ya. Tapi bukan mana dia tak usaha, dia usaha juga, ya. Tapi sudah berlaku, apa nak buat? Itu terserah kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga nanti, tengok yang ketiga pula. Yang ketiga, bahawa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan ia akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Ta'ala. Dia menyerahkan semua kepada Allah Ta'ala. Seperti apa? Seperti mayat di hadapan orang yang memandikan akan dia. 100% serah kepada orang yang mandi itu. Nak corah tang mana, corah lah. Nak gosok tang mana, gosok lah. Ya? Nak buka auratnya, buka lah. Terserah kepada orang yang mandi itu. Dia tak ada protes. Kalau dia membantah macam, jangan tang sini, geli aku. Dia macam, lari orang mandi mayat tu pun. Ya. Jadi dia menyerah kata, terpulang terserah kepada kamu. Nak pegang tang mana, nak gosok tang mana, nak celup tang mana, terserah kepada kamu. Macam itulah orang dengan Allah Ta'ala, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab ada seorang dia nak test diri dia, tawakal dia. Dia ni dalam kitab Minhajul Abidin boleh jumpa. Ya, dia nak test tawakalnya kepada Allah. Dia kata, aku akan menyeberangi padang pasir tanpa membawa apa-apa bekalan. Aku yakin Allah akan bantu aku, katanya. Dia pun menyeberang padang pasir Sahara tu, padang pasir besar ya. Tak ada bawa apa-apa bekalan. Dan aku tidak akan minum, tidak akan makan selagi tak, yang pertama yang aku makan tu mesti madu, katanya, madu lebah. Baru aku nak makan, aku nak minum, katanya. Dia pun mengembara lah, tak bawa air, tak bawa makan, tak bawa apa, tak bawa, kosong saja menyeberang. Di perjalanan, di tengah-tengah jalan, mulalah dia letih, dahaga, lapar. Jalan terhoyang-hayang, 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 terhoyang-hayang. Tak ada juga datang bantuan dari Allah Ta'ala. Sudahnya sampai pengsan, tak sedarkan diri. Masa dia pengsan tu, lalu satu rombongan unta. Rombongan unta. Dia panggil kafilah. Tengok-tengok ada orang terbaring di atas padang pasir. Mereka pun angkat dia ke tepi. Dia dia bawa ke teduh. Diteduhkannya di bawah apa-apa yang boleh menduh mereka lah. Kemudian dia tengoknya sudah pengsan. Jadi cara nak memulih orang dulu, nak memulihkan orang pengsan, dibagi madu lebah dalam mulut dia. Dia pengsan tu, bubuhlah madu lebah. Bila dia masukkan madu lebah dalam mulut dia, kepada kerongkong dia, dia pun tersedar, terjaga dia. Dia jaga rasa-rasa madu lebah. Mun tampilnya ngilah, tahu ngilah? Gelak ketawa, kok, terkejut. Apa hal ini? Baru bagi pengsan gelak. Rupanya dia sudah membuktikan tawakalnya kepada Allah itu berjaya. Dia menyerahkan diri dia kepada Allah, dia pasti Allah akan menolong dia. Memang pun Allah tolong dia. Siapa nak nerai lepas ni boleh lah. Pergi padang pasir, jangan bawa apa-apa. Tapi nak macam ini punya tawakal. Ibadahnya nak macam ini, akidahnya nak macam ini, akhlaknya nak macam ini. Kalau tidak pakai kerin di padang pasir tu, ya. Ini dia membuktikan. Saya dah lupa namanya, siapa nama tak ingat saya. Itu saya baca dalam Minhajul Abidin. Itu dia tak ada takbir, pada dia tak ada apa usaha, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan Jabariyah lain. Jabariyah ni dia menyalahkan Allah di atas sesuatu maksiat dia.
Di atas kelemahan dia, ngapa kamu tak semayang? Sudah takdir, kata dia, nyalakan Allah kerana dia tak semayang. Itu lain. Itu berdosa. Yang ini dia tawakal. Dia sudah usaha, dah ikhtiar, tapi itu serah kepada Allah. Allah nak tolong aku, mesti tolong. Allah nak bantu aku, mesti ada bantuan dari Allah Ta'ala. Ya. Kalau Allah nak matikan aku, matilah aku, kata dia. Serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan Jabariyah, ya. Yang Jabariyah ni berdosa. Tapi yang ini tidak berdosa. Tapi nak membezakan itu payahlah, ya. Jadi macam dia di hadapan orang yang memandikan mayat. Ya, dia tak ada takbir, tiada sekali-kali ia ikhtiar dan tadbir, bukan dia yang mentadbir, tak ada. Semua dia menyerahkan kepada Allah. Kerana telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuannya itu terbit daripada kudrah Allah Ta'ala. Apa yang dia buat itu semua dari kudrah Allah Ta'ala. Allah izinkan baru dia boleh lakukan. Macam tuan-tuan datang tengah hari ni, ngapa boleh datang, boleh duduk lepas lohor ni? Kerana sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dengan kudrah Allah Ta'ala, barulah boleh kita datang. Kalau Allah tentukan kita tak boleh datang, macam? Tak ada lah kejap ni, macam-macam ada jahatnya. Demam lah, sakit perut lah, menantu balik lah. Agak aja belum balik menantu tu dia adab, menantu dia. Itu tak boleh datang tu. Atau apa? Opahnya naik buah lah. Atau apa lagi? Toknya bersunat lah. Macam-macam alasannya. Sehingga dia tak boleh nak datang ke masjid ini untuk mengaji. Kerana yang pada hakikatnya tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Itu dia berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan pula maknanya dia menafikan usaha dan ikhtiar. Dia berikhtiar juga. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Macam anak saya itulah, kahwin dah 5 tahun dah kahwinnya, tak juga mau beranak-anak. Kenapa? Belum direzekikan oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Orang lain mau tu je. Ada yang sudah berbelas-belas tahun kahwin, tak juga beranak, kerana belum lagi dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Bukan dia tak usaha, dia ikhtiar, tapi belum lagi dijayakan oleh Allah Ta'ala. Berapa orang mencari duit begitu banyak, pagi mencari duit, petang mencari duit, malam mencari duit, tapi tak juga mahu kaya-kaya. Mengapa? Kerana Allah dah tentukan dia tak kaya. Kadang-kadang dia tak ada apa, tak ada usaha pun, tiba-tiba udah kaya. Sehari semalam udah kaya. Macam mana? Dia dapat kahwin dengan janda kaya, udah jadi kaya. Kahwin siapa menentukannya? Siapa menentukan jodohnya? Allah Ta'ala. Itu dia, ya. Itu kerana Allah. Bukannya usaha kita, bukannya tadbir kita, semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu dia tetap menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapinya. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Barang siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Yang lain tak perlu lagi. Allah dah ada. Aku perlu hanya Allah Ta'ala saja, ya. Fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Allah lah yang menyampaikan, yang menyempurnakan apa saja kehendak dia. Allah yang menyampaikannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kerana Allah lah, bahawasanya Allah lah, setiap satu tu berkuasa. Allah sanggup menyampaikan, Allah boleh menyampaikan apa saja hajatnya. Dan sebab itu kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak bertawakal pun macam itu juga yang berlaku, takdirnya begitu juga. Jadi elok kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Terima je apa ketentuan Allah Ta'ala.
Baik. Ya. Jadi bagi orang macam ni dia tidak ada tadbir, tidak ada ikhtiar. Maka sekali-kali ya. Sekali-kali maka sekali-kali mereka itu tiada punya ikhtiar dan tadbir. Bermula martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua. Dan inilah martabat siddiqin. Martabat orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar Islam, orang yang benar-benar mengaku jadi hamba Allah, siddiqin. Contoh siapa? Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini siddiqin yang benar-benar. Dia kalau Nabi yang cakap tu dia percaya aja. Macam peristiwa Isra' dan Mi'raj lah. Lepas aja Nabi menceritakan kepada dia, kemudian lalu Abu Bakar nyata tidak ada dalam majlis tadi, majlis penerangan dari Nabi tadi. Dipanggil di Abu Jahal. Abu Bakar mari kejap. Ngapa kata Abu Bakar? Mari kejap, aku nak cerita kepada kamu. Tadi Nabi Muhammad ngabur pada orang ramai. Dia pergi daripada Masjidil Haram pergi Baitul Maqdis. Dia nampak ini, nampak ini, nampak ini, nampak ini, nampak ini. Kemudian dia boleh balik, kata dia ngabur ke dia balik semalam aja. Kamu percaya ke? Kata dia. Abu Jahal nanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang menceritanya, tak usahkan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kalau dia ngaburkan dia naik ke langit pun aku percaya, kata. Padahal Abu Jahal baru nak ngabur pada Abu Bakar, dia ngaburkan nak naik ke langit tu langsung tak sebut lagi. Baru nak ngabur pada Abu Bakar, dia bukan itu aja dalam nak begitu cakapnya. Bukan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis aja, dia ngabur, dia naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai lagi ketujuh nak ngabur macam tu. Abu Bakar dah sampuk dulu. Kalau dia kata dia naik ke langit pun aku percaya kalau Muhammad yang katakannya. Terduduk Abu Jahal. Tak terpakai betul Abu Bakar ni. Terus tak bercakap lagi dah. Kerana Abu Bakar ni sifatnya apa? Membenar lagi dibenarkan. Macam sifat Nabi lah. Itu Abu Bakar. Dari situlah dapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah, dari peristiwa itulah. Itu sebab bila diminta sumbangan untuk perang Muqtah, perang Tabuk, kata perang Tabuk kata silap saya. Dia minta sumbangan. Nabi minta sumbangan daripada perang Tabuk. Umar bagi 1/3 daripada hartanya. Umar bagi 1/2 daripada hartanya, separuh. Osman bagi 1/3 daripada hartanya. Abu Bakar bagi berapa? Semua sekali. Satu pun tak ada tinggal. Bila ditanya kepada Abu Bakar, apa lagi yang tinggal padamu wahai Abu Bakar? Kata Nabi. Apa jawabnya? Cukuplah bagiku Allah dan Rasul. Itu dia punya tawakal. Tinggi benar nilai tawakalnya. Macam tawakal tuan-tuan dan perempuan. Macam itulah tingginya. Mudah-mudahan lah doa lah. Mudah-mudahan aku dapat tawakal macam ini. Berserah diri kepada Allah. Tawakal ni ada 4 jenis tawakal. Satu, bertawakal dengan hartanya. Apa aku gaduh, kena selagi reti aku ada ni, aku senang hidup, langsung lupakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawakal kepada keluarganya. Apa aku susah selagi anak aku jadi DO, anak aku ini jadi engineer, anak aku ini jadi pegawai, tak ada apa aku susah, senang je hidup aku, kata. Dia bertawakal kepada keluarga dia. Yang ketiga, dia bertawakal kepada keturunannya. Apa susah aku keturunan yang baik-baik, aku pangkat ini dengan jawatan dia, tawakal kepada jawatannya. Itu semua salah. Yang keempat, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawakal yang dikehendaki. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu martabatnya ya. Bermula martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua. Dan inilah martabat siddiqin. Di akhirat nanti pangkat yang tertinggi ialah pangkat siddiqin. Pangkat yang benar. Pangkat Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain-lain itu tinggi juga. Tahu pangkat di akhirat besok. Ada pangkat muflihun. Ada pangkat faizun. Ada pangkat al-abrar. Ada pangkat ashabul yamin.
Ada pangkat al-muqarrabin, ada pangkat al-muttaqin. Ini pangkat-pangkat di syurga tau. Dan yang tertinggi ialah pangkat siddiqin. Semua ni lebih baik daripada pangkat-pangkat dunia ni. Dunia ni ada juga pangkat, kalau ada terima lah, jangan tolak ya. Ada Datuk, ada Datuk Seri, ada Tan Seri, ada Tun. Paling ke bawah, kalau ke bawah pun AMN, PJK. Ada tak? JKR, PNB. Lagi? Apa pangkat lagi? Itu pangkat dunia ni. Kalau dia terima lah, bukan salah. Tapi di akhirat besok kita hendak pangkat ashabul yamin, al-abrar, al-muflihun. Yang tertinggi ialah as-siddiqin. Paling tinggi pangkat yang dicapai oleh manusia ialah pangkat yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pangkatnya? Apa pangkatnya? Pangkat yang diterima apa? Habibullah. Itu kekasih Allah. Itu pangkat yang tertinggi. Hanya baginda saja yang layak menerima pangkat itu. Itu sebab dia pergi ke Sidratul Muntaha untuk menerima pangkat Habibullah tu. Jibril pun tak ikut sama. Jibril tak berani nak ikut dia. Dia seorang dia pergi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat pangkat apa? Habibullah. Yang lain tak ada. Nabi Ibrahim tinggi juga dapatnya, tapi tak sampai kepada pangkat Habibullah. Dia dapat pangkat Khalilullah. Bukan Habibullah, Khalilullah. Habibullah tak dapat, Nabi Muhammad seorang. Kita tak ada merasa, Khalilullah pun tak merasa, Habibullah pun tak merasa. Tapi boleh dapat pangkat apa? Al-muflihun. Lagi apa? As-siddiqin boleh lagi. Al-muqarrabin boleh lagi. Ashabul yamin boleh lagi. Al-abrar boleh lagi. Dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat di akhirat. Baik. Inilah martabat siddiqin yang telah fana. Itu kan fata ada, fa nun alif, bukannya fa ta alif. Yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Taala. Artinya binasa dirinya, diri dia tak ada. Yang ada hanya Allah Taala aja. Dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah Taala. Dia tak ada tadbir, tak ada ikhtiar. Hanya kepada Allah Taala saja dia menyerahkan diri dia. Wa alaihi tawakkalullah. Kepada Allah lah dia bertawakal. Fana diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu kitab namanya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Yang paling masyhur kitabnya pun itulah Ihya Ulumuddin. Karangan Imam Al-Ghazali. Apa kata dia? Ketahui olehmu bahawa martabat yang ketiga ini, iaitu macam mayat di hadapan orang yang mandi mayat tadi, yang ketiga ni maka martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali ia akan tadbir. Tak ada tadbir, pentadbiran tak ada dari dia, semuanya daripada Allah saja. Menafikan dia daripada segala tadbir selama ada ia di dalam hal ini. Selama dia masih dalam keadaan macam ini, dia menafikan tadbir. Tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan meminta doa kepada Allah. Doa beda. Kerana dia dah tahu apa saja yang dia datangkan, yang diterima hanya daripada Allah Taala. Dan tak ada berdoa. Bukan dia sombong. Kita ni tak nak berdoa, kita rasa kita sempurna. Itu yang tak nak berdoa tu, apa payah doa-doa. Itu sempurna. Tapi orang yang tawakal macam ni, dia berdoa pun tidak kerana dia tahu semuanya datang daripada Allah Taala. Berdoa pun dia tak. Orang yang tak berdoa tu, kalau sengaja-sengaja dia tak nak berdoa, itu namanya orang takabur. Tarkud doa maksiyatun. Meninggalkan doa adalah satu maksiat. Sebab itu tuan-tuan, lepas salamnya jangan terus bah aja. Tahu bah? Apa bah? Naik bah. Ini lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Apa bah? Kumbah. Tahu kata kumbah? Getik benar kena nyebut nama Allah lepas salam tu. Lepas salam tu, tu imam wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bah, dia kumbah, getik benar ke nyebut nama Allah.
getik benar ke nak buat aku janji dengan Allah Ta'ala. Kalau dia ada tak apa, ini setiap kali dia je bangkit, setiap kali dia je bangkit. Tak kaya cari, catat nama orang yang nombor 1 bangkit. Lepas salam beh, catat namanya, ya tak? Kalau seminggu sembahyang tu, dia je yang bangkit dulu, tak nak nunggu orang-orang berdoa pun. Padahal meninggalkan doa itu adalah satu maksiat. Kata Nabi ni jangan menyolang mata nak saya. Nabi ngapa betul? Tarkud doa maksiatun. Meninggalkan berdoa adalah satu maksiat. Karena Allah perintahkan, uduni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, nescaya aku akan tunaikan permintaan kamu. Aku akan mustajabkan permintaan kamu. Tapi ada orang itulah lepas salam beh. Macam getik benar nyebut nama Allah tu. Kalau nunggu pun Muhammad pun tak mulutnya. Tu ni. Langsung tak nak nyebut. Orang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahana ya rabbana subhanallah. Orang lain sebut dia. Getik benar kan? Bukan tuan-tuan ni ada yang menolak nak mati tengok saya nampak. Getik benar ke nyebut nama Allah. Wiridlah, zikirlah. Allah dah berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Bukan sikit, nak banyak-banyak sebut nama Allah. Kalau kamu sayangkan Allah, sebutlah namanya banyak-banyak. Kalau rindukan Allah, sebutlah namanya banyak-banyak. Macam kita rindukan orang, macam kita rindukan anak kita, sebut je nama anak kita tu. Bila makan ini, tu benar makan ini. Dia berkenan benar ni. Kalau kita rindukan anak kita, sebut aja nama banyak-banyak. Kan ada dalam lagu, jikalau abang merindu. Lagi? Takkanlah tak tahu. Sebutlah namaku. Begitulah rindukan Allah kita. Kalau rindu, sebutlah nama Allah. Lantaklah marah-marah lah, mana buatnya. Ini dia. Ini orang tawakal ni tak ada berdoa. Ini bukan kerana dia getikkan Allah, kerana dia tahu segala-galanya datang dari Allah Ta'ala. Aqidahnya begitu kuat sekali. Dia datang dari Allah Ta'ala, dia tak nak berdoa. Allah tahu, lebih tahu apa kehendak aku. Tak payah aku cakap pun Allah tahu. Begitu dia punya tinggi martabat tawakalnya tu. Bukan maknanya dia sombong, dia takabur dah. Itu kerana dia tahu apa yang dia hendak, Allah tahu. Malahan detik hati dia pun Allah tahu. Itu punya hebat dia punya akidah ya. Dia punya menyerah diri dia kepada Allah Taala. Menafikan sekali-kali ia akan takbir selama ada ia dalam hal ini, dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan meminta doa kepada Allah Ta'ala. Jangan terus tuduh dia tu Wahabi, kerana yang tak berdoa tu selalunya Wahabi. Tahu Wahabi? Dia kata mana ada hadis, mana ada Quran yang nyuruh dia ada jemaah lepas jemaah, itu Wahabi. Sini ada tidak entahlah. Ada ustaz-ustaz yang baru balik dari Madinah tu, dia semua kalau tak ada hadis sahih itu sesat katanya. Kull bid'atin dhalalatin, kull bid'atin dhalalatin. Bukan, kull bid'atin dhalalatun. Wa kull dhalalatin fil nar. Tiap-tiap satu yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu masuk neraka kata dia. Itu kumpulan-kumpulan yang ulama-ulama yang baru-baru ni. Semuanya bid'ah belaka. Marhaban bid'ah. Lagi berzanji bid'ah, wirid lepas sembahyang bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Itu semua bid'ah belaka. Itu satu hal juga. Payah kita nak anu dengan mana ni. Orang apa ni sini tak ada ke? Ada ke? Minta-minta janganlah dia begitu sini Tapi belah-belah pekan tu banyak. Tempat saya ngajar pun ada. Tempat saya ngajar tu satu tu begitulah. Bila lepas je sembahyang tu, imam tengah wirid, dia bangkit. Bangkit ambil penyapu cicak, nyapu cek cicak. Itu je setiap kali sembahyang betul lah. Bila orang wirid je dia nyapu cek cicak. Ada orang betul tahu. Datang ada seorang kawan saya, ustaz juga, dia ngajar. Ada ke sunnah lepas sembahyang ni nyapu cek cicak, tu tanya.
Dia mendakkan sunnah aja. Hendakkan ayat Quran atau sunnah? Ada ke sunnah? Ada ke sunnah? Cakap apa mana hadis yang katakan lepas sembahyang maka kamu sunat nyapu tak hijab? Tak jawabnya. Lepas itu bila ustaz tu ngajar dia tak datang dah. Tak datang dah dia. Begitulah kadang-kadang cukup teruk manusia ni ya. Sini alhamdulillah lah ya. Janganlah jadi orang itu. Semuanya bid'ah belaka. Ya, yang dikatakan bid'ah yang dalalah tu, bid'ah yang merosakkan akidah itu betul lah dalalah ya. Yang merosakkan ibadah itu dalalah lah. Begitu juga yang merosakkan akhlak itu dalalah. Kalau untuk kebaikan, itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah ni ada yang wajib tahu, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Ikut ulama Melayu yang terkenal sekali. Tapi bukan Melayu Malaysia ni, Melayu Fatani. Syekh Daud Fatani. Kenal? Ada pernah dengar nama tu tak? Syekh Daud Fatani. Bid'ah ni ada 5. Ada yang wajib, seperti belajar nahu. Zaman Rasul tak ada orang belajar nahu. Nahu tu hanya disusun setelah pemerintahan Sayyidina Ali. Baru orang belajar nahu. Jadi belajar nahu tu wajib tu. Kalau tak belajar mana nak tahu him ke hum ke apa bahmu ke bahamim tu bihim boleh, baham boleh, bahum boleh, bahmun boleh, bahama boleh, bahim macam-macam boleh ya. Kalau tak belajar nahu mana nak tahu? Itu wajib. Ya. Begitu juga membaca Quran, hukumnya wajib. Sedangkan Quran asal mana apa tulisannya? Baris tak ada, titik pun tak ada. Dia kalau kopi tu itu boleh ba, boleh ta, boleh sa. Mana nak tahu kalau kita tak pandai cakap Arab? Tapi wajib tu. Belajar jenis itu wajib ya. Belajar nahwu tu. Yang kedua haram. Haram ni bila merosakkan akidah haram lah. Anaknya demam, panggil Tok Pawang Berahin dari kampung. Kenal ke? Tak kenal Tok Pawang Berahin dari kampung? Kata Tok Pawang Berahin, bawa sini buyung tu dengan sikit roti katanya. Dia pun ambil roti tu masuk dalam buyung tu. Katanya. Dia pun tengok roti tu. Belega-lega dalam air. Betul apa? Anak kamu ni tertegur katanya. Kena belakang rumah tu, bawah pokok manggis tu keras katanya. Ada ke pokok manggis lebih? Kena jamu belakang pokok manggis tu, kena kamu buat sangkak jamu hantu situ tu katanya. Buatlah sangkak. Tahu ke sangkak orang ni? Sangkak tahu tak? Buluh tu dia belah-belah dikembangkan, betul dianyam tu, bagi dia terbuka tu jadi macam bakul betul di atas tu bubuh lah apa? Daun pisang buat lapik. Atas daun pisang tu bubuh apa? Bubuh kari pap, bubuh pulut panggang, lagi bubuh apa? Bubuh kuih apa? Kuih buah Melaka dan sebagainya. Bubuh atas tu. Bubuh apa? Ayam panggang. Nak nyamuk hantu katanya. Itu yang bid'ah yang haram tu, kerana perbuatan itu menyerupai perbuatan orang-orang yang syirik. Jangan macam itu. Kalau nak jampi baca ayat Quran tak apa, udahlah tu. Janganlah buat penyembahan pula. Itu bid'ah apa? Itu betul bid'ah dhalalah. Bid'ah yang menyesatkan. Itu yang haram. Yang makruh apa? Seperti menghiasi masjid dengan ukiran-ukiran, dengan gambar-gambar, itu makruh. Sejadah yang ada gambar-gambar dan apa itu makruh lah kata. Lagi apa? Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Apa yang belum lagi dia? Ada yang sunat, seperti sembahyang tarawih berjamaah, itu sunat. Bid'ah yang sunat, dapat pahala. Ada bid'ah yang harus, macam kita lepas sembahyang zuhur tadi tu, harus tu. Hukumnya harus. Lepas upacara tiap-tiap sembahyang ada upacara berjabat tangan. Yang itu hukumnya harus, tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi bila kita berjabat tangan, dia tidak harus lagi, dia dah jadi sunat. Kerana berjabat tangan tu hukumnya sunat, tapi upacara lepas sembahyang mesti ada berjabat tangan. Yang itu harus. Dia faham ke cakap sana? Yang itu upacara lepas sembahyang mesti berjabat tangan. Yang itu harus. Tapi bila kita berjabat tangan aja,
Dapat pahala apa? Dapat pahala sunat. Sebab itu kalau orang unjuk salam dengan kita, jangan tarik tangan tu. Bid'ah jangan tak. Salam dapat pahala. Faham kita kat sini? Ya. Itu dia ya. Jadi ada yang harus, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Harus dah tadi ya, 5 tadi. Hukum bid'ah ni. Jadi bukan semuanya bid'ah. Ini usalli bid'ah. Kalau jenis orang itu tadi masa tu Imam Ji dia jadi imam tadi, dengar ke saya dia usalli tu. Ni mana ada usalli katanya talak ikutnya. Sesat katanya. Kitab bid'ah tu sesat katanya. Padahal usalli itu menetapkan hati kita. Apa hukumnya? Sunat, walaupun tak ada dalam hadis. Hukumnya sunat ya. Usalli itu sebut dengan kuat supaya kita tahu nak sembahyang apa. Kadang-kadang kita nak sembahyang tak tahu sembahyang apa. Bila kita usalli tu baru kita tahu rupanya sembahyang zuhur. Sekarang sembahyang asar ya. Itu sunat. Okey. Lagi? Baca lagi selama ada ia dalam hal ini dan lagi pada martabat ini, meninggalkan mereka itu akan meminta doa kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan akan meminta sesuatu akan Allah Ta'ala kerana ia menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Dia tahu, Allah tahu apa yang dia hendak. Dia tak payah lagi dia minta kata dia. Aku tak perlu minta lagi, Allah tahu apa yang aku hendak. Kita ni tak sampai ke martabat itu. Kalau dah sampai tak apalah, tak payah berdoa. Siapa dah sampai angkat tangan? Saya nak tengok benda apa ni. Dan angkat gambar ini kamera ada ni. Siapa dah sampai martabat itu? Kalau belum, apa buat? Berdoalah kepada Allah. Kita tahu Allah tu tahu apa yang kita hendak, tapi sekurang-kurangnya kita merayu dengan Allah supaya memberi kita apa yang kita kehendaki. Itu dia. Tapi orang yang dah sampai ini memang dia tak ada berdoa lagi dah. Dia tahu apa yang Allah hendak. Allah tahu apa yang dia hendak. Bukan dia tahu apa yang Allah hendak, silap tadi dia. Allah tahu apa yang dia hendak. Jadi dia tidak lagi berdoa, dia meninggalkan berdoa. Kerana dia tahu apa yang dia hendak, Allah mengetahui dia. Mereka akan minta doa pada Allah Ta'ala dan meninggalkan ia minta sesuatu akan Allah Ta'ala kerana ia menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Pada ketika itu malu ia akan Allah meminta sesuatu. Dia malu nak minta dengan Allah. Sedangkan Allah dia tidak malu. Dia tak ada pula gaduh kalau kita minta, lagi galak kita minta lagi Allah suka. Ini Allah seronok. Allah suka kalau kita selalu minta dengan dia. Tapi orang ni kerana dia bertawakal dengan Allah Ta'ala, dia malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Macam Nabi Muhammad lah, sudah sampai 5, mula-mula 50. 50 waktu sehari semalam, bayang kan? Sampai Nabi Musa, kata Nabi Musa buat, naik, minta korang lagi Muhammad. Dia pun naik 9 kali, turun naik sampai 5. Udah 5 tu kata Nabi Musa, minta lagi korang wahai Muhammad, tak lalu umat kamu, kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, minta maaf lah, aku dah malu nak jumpa dengan Allah, malu nak minta dengan Allah. Lagipun Allah dah janji, kamu semayang 5 waktu sehari semalam, kamu dapat pahala seolah-olah kamu semayang 50 waktu. Bukan Allah malu nak jumpa dengan dia, dia malu nak jumpa dengan Allah kerana banyak sangat. Sedangkan Allah kalau dia naik, mungkin dapat korang lagi ya. Kalau dia minta balik dengan Allah, macam boleh korang dah. Jangan lepas itu kita pergi jumpa dia, kenapa tak naik ke tu? Kalau naik ke tu aku tidak sampai 5 waktu hari malam, sekali dah lah. Tapi itu dah ketetapan Allah Ta'ala ya. Allah dah tetapkan hati Nabi Muhammad tu, dia tak nak naik. Malu dia nak naik. Itu semua tu dari Allah Ta'ala hakikatnya. Sebab itu kita ni kena semayang 5 waktu sehari semalam. Kalau tidak berapa waktu tuan-tuan? 50 tahu. Kalau 50 lalu ke? Masa saya ngajar kejap ni berapa kali semayang dah? Kalau 50 waktu selang berapa lama sekali semayang? Selang berapa lama? 10 minit. Lama kerap no tu. Berapa minit? Selang 25 minit sekali semayang. 25 minit sekali semayang. Kalau setengah jam baru 48. Ini kerana satu waktu tu, satu hari semalam tu 24 jam kan. Kalau setengah jam 48 kali. Jadi 25 minit itulah, 20 minit hingga 25 minit. Tengah ngajar sahur pun dia kita semayang Allah Akbar. Kita ngajar balik. Boleh kan?
Tengah ngajuk ni boleh tahan sikit kerana kita ingat Allah. Kalau tengah main bola, tengah main bola macam mana? Kelecek, nandang gol, open gol, tu buka tu. Nandang, gol tu merah. Allah Akbar. Macam, lalu ke? Ya, mujur lah 5 waktu aja sehari semalam, ya. Itu dia. Patutnya cerita Isra' apa ni, yang tadi ni yang baru sedap sikit, ya. Baik. Jadi dia meninggalkan, mereka itu akan minta doa kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan akan minta sesuatu kepada Allah Ta'ala kerana ia menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Maka ketika itu malu ia akan Allah Ta'ala meminta sesuatu kerana telah redha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah